Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check out ciri-ciri negara Islam. Dalam pembelajaran kali ini kita akan tengok apa dia ciri-ciri negara Islam. Okey, baiklah. Kita masih dalam tajuk yang sama, iaitu pelajaran pertama, kepentingan negara Islam. Minggu lepas kita dah sentuh dua unit kecil. Yang pertama berkaitan definisi negara Islam dan yang kedua berkaitan tujuan negara Islam. Pada hari ini kita masuk unit yang ketiga, iaitu ciri-ciri negara Islam. Apa dia ciri negara Islam? Apa dia syarat-syarat ataupun ciri-ciri sifat-sifat sesebuah yang digelar sebagai negara Islam. Jadi dalam ni kita akan tengok 6 ciri negara Islam. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, yang pertama berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. So negara itu kena berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Macam yang kita bincangkan dalam definisi sebelum ni pun, negara Islam dia punya sistem pemerintahan dan pentadbiran mestilah berdasarkan segala hukum Islam, dan hukum Islam itu diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ciri negara Islam yang pertama mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dari segi undang-undang, daripada segi sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, semua kena bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah Majlis Syura. Majlis Syura ini apa? Majlis Syura ini adalah satu ahli jawatan kuasa, sebuah ahli jawatan kuasa bermesyuarat untuk mesyuarat benda-benda yang hendak diputuskan dalam negara tersebut sebagai asas pemerintahan. So kena ada majlis syura. Okey, majlis syura sebagai asas pemerintahan. Kalau istilah zaman sekarang ni mungkin boleh dipanggil sebagai majlis penasihat kerajaan. Dia benda-benda macam tu. So majlis syura ini adalah sidang mesyuarat ahli-ahli yang dalam majlis itu, majlis syura itu mestilah orang-orang yang pakar, orang-orang yang ada kelayakan, keahlian dia yang tertentu untuk masuk duduk dalam tu, untuk berbincang satu-satu, macam saya cakap tadi kan, untuk berbincang satu-satu keputusan yang hendak diputuskan, yang hendak diambil dalam sesebuah negara Islam tersebut. Okey, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, okey, negara Islam hendaklah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ni suruh, ma'ruf benda baik, nahi ni larang, mungkar ni benda yang tidak baik. Jadinya sesuatu negara Islam itu kena seru benda-benda yang baik dan larang benda-benda yang tidak baik. Sebagai contoh, kena menyeru umat Islamnya untuk menunaikan zakat, mendirikan solat, untuk berbuat baik antara satu sama lain. Kena endorse, kena galakkan benda-benda yang baik dan kena tegah benda-benda yang tidak baik. Mesti tegah aktiviti minum arak, mesti tegah aktiviti riba dalam perniagaan, mesti tegah aktiviti-aktiviti judi, mesti tegah aktiviti-aktiviti ketidakadilan, keganasan kepada bangsa-bangsa lain, golongan lain, wanita atau apa benda yang berkaitan dengan tidak baik kena dihalang. Itulah ciri yang ketiga bagi negara Islam. Okey, kita lihat tiga lagi ciri. Ciri yang keempat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Macam kita bincang pada kelas sebelum ni, negara Islam ini tidak semestinya satu negara itu semuanya orang yang beragama Islam. Okey, satu negara itu mesti dia akan bercampur-campur antara negara bercampur antara agama yang bukan Islam dan Islam. Jadinya negara Islam kena adil, kena wujudkan keamanan, kena wujudkan kesejahteraan untuk semua rakyatnya, penduduknya. Okey, itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Dia cakap dekat sini beriman, maksud dia iman ini kena paksi kepada Allah dan Rasul. Ketua negara, orang yang pegang jawatan yang paling penting dalam negara itu mesti orang yang adil dan beriman. Adil ini meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Kalau orang itu salah, walaupun siapa dia kena dihukum dengan hukuman yang betul, hukuman yang setimpal, hukuman yang telah ditetapkan. Dan jika orang itu tidak salah, walaupun apa kedudukannya, dia tak bolehlah dihukum. Jadi ketua negara mesti adil, ketua negara mesti beriman, kena percaya pada Allah, kena amalkan sunnah Nabi, kena amalkan apa isi-isi kandungan daripada hadis. Okey, lepas tu ciri yang terakhir, ciri yang keenam adalah jaminan kebebasan dan hak asasi. Tak boleh nak paksa-paksa. Okey,
dalam Al-Quran pun sendiri ada sebutlah ikraha fiddin. Okey, tidak boleh paksa-paksa orang untuk, kalau orang itu bukan Islam kena paksa untuk masuk Islam. Bukannya kita tak nak orang tak perlu Islam, bukan macam tu, tapi kita kena dakwah lah. Kita kena dakwah, kita kena ajak seru dia masuk Islam. Tetapi hidayah itu milik Allah. Kalaulah Allah beri hidayah dia untuk peluk Islam, dia akan peluk. Kalau Allah tak beri lagi hidayah, dia tak peluk Islam lah. Maksudnya kita tak boleh nak paksa-paksa. Jaminan kebebasan dan hak asasi itu kena ada. Hak asasi manusia ini banyak kan, jadi kita tak boleh nak nafikan, kita tak boleh nak sekat. So itu adalah 6 ciri negara Islam. Jadi apa yang saya nak kamu buat sekarang, yang pertama kamu salin dalam buku nota sirah 6 ciri ini. Dan yang kedua, apabila kamu selesai habis tengok video ini, kamu komen nama dan kelas kamu di ruangan komen di bawah. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.